dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am wa kana sha'iman. Faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Ibrahim, dia anak kepada seorang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ibrahim menceritakan tentang bapa dia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kata dia, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am. Ibrahim kata bapa dia, Abdurrahman bin Auf, satu hari orang bawa mai ke dia satu hidang makanan. Wa kana sha'iman. Pada masa tu Abdurrahman bin Auf puasa. Dia puasa, orang bawa mai kat dia satu hidang makanan. Faqala, kata Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Abdurrahman bin Auf kata, aku teringat seorang sahabat aku nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau nak banding dengan aku, dia lagi baik pada aku. Abdurrahman bin Auf kata macam tu. Kalau nak banding aku ni, Abdurrahman bin Auf ni dengan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, dia kata Mus'ab lagi baik pada aku. Tapi Mus'ab sudah pun mati. Sewaktu Mus'ab mati, falam yujad lahu ma yukaffanu fi. Masa dia mati, kain nak kapan dia pun tak ada. Yang kata Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi ni asal daripada anak orang kaya. Tinggal segala kekayaan dia di Mekah kerana ikut Nabi hijrah ke Madinah. Dia duduk di Madinah, hal keadaan dia sangat susah. Susahnya Mus'ab bin Umair ni sampai mati nak kapan tak ada kain. Begitu. Illa burdah, melainkan dia hanya ada satu selendang yang dia selalu buh atas bau dia. In ghuttiya biha ra'suh badat rijlah. Selendang tu kalau dikatuk kepala nampak kaki. Wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suh. Kalau tutup kaki nampak kepala. Miskinnya Mus'ab bin Umair ni sampai nak kapan pun tak ada kain. Kain dia ada selai aja, tu pun selendang dia duk pakai selalu. Selendang tu kalau katuk kepala nampak kaki, kalau katuk kaki nampak kepala. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kata Abdurrahman bin Auf, kita lah ni Allah Subhanahu wa taala bentangkan dekat kita dunia macam yang dia bentang hari ni. Abdurrahman bin Auf kata, kalau nak banding kita dengan Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair dulu dia mati dalam keadaan miskin. Berbanding dengan kita lah cukup punya senang, dia kata. Allah Subhanahu wa taala bagi kesenangan dekat kita ni macam yang kita duk tengok hari ni. Punya senang, dia kata, terbentang segala macam nikmat, kesenangan, kemewahan, semua ada depan kita. Kata dia, qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kita, dia kata, sepatutnya rasa takut. Takut kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita hari ni menyebabkan kita di akhirat esok tak boleh apa, dia kata. Dia kata, kalau aku kenangkan sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka susah. Kerana mereka susah, mereka banyak buat kebaikan di sisi Tuhan. Banyak buat ibadat.
Banding dengan kita hari ni. Dia kata kita hari ni Allah Subhanahu Wa Taala limpah kesenangan ni sampai melimpah ruah. Dia kata aku takut. Dia kata dan kita sepatutnya takut. Takut kesenangan yang Allah bagi punya banyak dekat kita lah ni menyebabkan akhirat tak ada apa ke kita. Kerana kesenangan, kerana keselesaan, kerana kemewahan, kerana apa yang ada kat kita lah, kita jadi balok, jadi malas, jadi tak larat, jadi segan nak buat ibadat. Mengakibatkan akhirat esok tengok tak ada hasil apa di akhirat sana. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Abdul Rahman bin Auf, lepas dia kata lagu tu, dia menangis. Dia menangis sampai makanan yang orang buat mai kat dia pun dia tak makan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sahabat Nabi yang nama dia Abdul Rahman bin Auf ni, dia nak bagi ingat dekat kita. Dia nak ingatkan kita supaya kesenangan, kemewahan, keselesaan yang kita dapat lah tidak menyebabkan kita jadi lalai dalam nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kana salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, apabila mayat diletakkan di atas usungan. Nabi kata manusia bila mati sampai masa rombuh di atas pengusung. Wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Maka orang-orang pun ambil usungan tu buh atas bau. Buh atas tengkok masing-masing nak bawa dia pergi ke kubur. Fa in kana salihah qalat qaddimuni qaddimuni. Nabi kata kalau orang mati tu orang yang baik-baik. Kalau yang mati ni orang yang kuat ibadat pada Tuhan. Kalau yang mati ni bukan orang zalim. Kalau yang mati ni orang baik, masa orang duk usung mayat dia tu, dia kata, mayat tu kata, dia kata qaddimuni qaddimuni. Dia kata segerakan aku, segerakan aku. Dia minta supaya dia cepat dikebumikan. Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis ni. Imam Nawawi kata maksud mayat kata qaddimuni qaddimuni kerana bila mati aja Tuhan tunjuk dah mana dia nak pergi. Kalau dia orang baik, dia nampak dah kubur hak dia nak masuk sekejap lagi akan jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Maka dia minta kepada Allah supaya dia disegerakan masuk kubur. Kerana kubur hak dia nak masuk tu, kubur tu akan menjadi lebih baik daripada rumah dia hak elok tu. Masa nak mati tu Allah Subhanahu Wa Taala dah nampakkan pada dia. Masa nak mati, belum mati tu, masa nak mati tu Allah nampak dah. Dia ni orang baik-baik, kubur dia akan menjadi satu tempat yang lebih baik daripada rumah dia hak dia rasa cukup baik dah. Maka orang yang baik-baik bila dia mati, bila mayat dia orang duk usung duk buat pergi kubur tu, masa tu mayat tu bercakap. Mayat tu kata qaddimuni qaddimuni. Dia kata cepat bawa aku pergi ke kubur, cepat bawa aku pergi ke kubur. Wa in kanat ghaira salihatin. Kalau sekiranya dia bukan orang baik. Hak mati ni orang yang banyak masalah. Dengan masalah dosa yang terlampau banyak, dengan masalah maksiat yang bukan-bukan dia dah buat dah, dengan masalah jahat dia, dengan masalah zalim pada orang dan sebagainya. Dia ni satu orang yang banyak masalah. Bila mayat dia dipikul, masa mayat duk nak bawa pergi ke kubur tu, mayat tu kata, ya wailaha, aina tazhabuna biha. Mayat tu kata, ya wailaha. Dia kata, celakalah aku ni. Dia tahu dah. Imam Nawawi kata kerana masa nyawa nak keluar daripada badan, jadi Allah tunjuk dah. Dia dah nampak dah kubur ni nak jadi apa ke dia.
Masa nyawa nak terlucuk keluar daripada badan dia tadi, masa tu dia dah nampak dah kubur ni akan menjadi hufratun min hufarin nar. Kubur ni nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Dia nampak dah. Maka sewaktu orang duk usuh mayat nak pergi ke kubur tu, masa tu mayat duk dalam keranda tu, mayat tu bercakap. Dia kata, ya wailaha. Dia kata, celaka aku ni. Aina tazhabu nabiha. Kemana hampa nak bawa aku pergi? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan. Suara mayat tadi ni. Mayat hak baik kata, qaddimuni, cepat bawa aku ke syurga, cepat bawa aku ke syurga ni. Suara ni, dan suara orang mati hak dia ni jahat ni. Suara mayat jahat yang kata, ya wailaha, celaka aku ni. Aina tazhabu nabiha, mana hampa nak bawa aku pergi ni? Suara mayat ni, yasma'u sawtaha kullu syai'. Semua makhluk boleh dengar suara ni. Illal insan, melainkan manusia, Tuhan tak bagi dengar suara ni. Ayam, itik, anjing, lembu, kerbau, kambing, semua benda, semut, hatta semut yang kecil ada berjalan melata ke atas muka bumi ni, Allah izin mereka dengar suara mayat tu. Kita duk tengok orang duk usung mayat buat main kubur tu, kita duk nampak sunyi, sepi aja orang duk usung. Rupa-rupanya mayat dalam keranda tu duk kriau, duk teriak, duk menjerit. Yang suara jeritan mayat itu, suara teriakan mayat itu, manusia kita hak duk usung ni pun tak dengar, orang hak duk tengok pun tak dengar, tapi semut, tapi lembu, tapi kerbau, tapi kambing, tapi semua menatang, semua makhluk Allah dengar suara jenazah mayat yang duk ada dalam keranda tu. Nabi kata, walau sami'ahu sa'iqa. Nabi kata, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan manusia dengar bunyi suara mayat dalam keranda tu, sa'iqa, pengsan manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi menjelaskan, kata dia, manusia boleh pengsan kalau sekiranya dengar suara tu kerana dahsyatnya jeritan mayat yang ada dalam keranda. Imam Nawawi kata, yang Nabi maksudkan dengan walau sami'ahu sa'iqa, kalau manusia dengar, manusia boleh pengsan. Imam Nawawi kata, manusia pengsan kerana dia dengar bunyi mayat menjerit tu cukup dahsyat. Dahsyat tu menyebabkan dia boleh pengsan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam ayat 6-11 suratul Mulk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam ayat tu. Allah nak cerita tentang orang yang masa hidup atas dunia ni bantah. Manusia yang masa hidup dalam dunia ni bantah. Orang baca ayat Quran bagi dia dengar, dia buat pekak telinga. Orang baca hadis Nabi bagi dia dengar, dia buat tak mau percaya. Manusia yang bantah masa duduk dalam dunia ni, Tuhan kata, walillazina kafaru birabbihim, bagi orang yang bantah masa duduk dalam dunia ni, bantah dengan Tuhan, azabu jahannam wa bi'sal masir. Di akhirat esok, Tuhan kata, aku tak bagi apa ke dia, melainkan aku bagi azab neraka jahannam, dan aku bagi dekat dia seburuk-buruk tempat untuk kembali. Atas dunia ni, kamu nak bantah, kamu punya hal. Atas dunia ni, kamu nak tunjuk kamu keras kepala, itu kamu punya pasal. Kamu mati, Tuhan kata, aku tak bagi apa dekat kamu, melainkan aku sedia untuk kamu azabu jahannam. Azab dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu wa bi'sal masir. Itu seburuk-buruk tempat kembali.
Tuhan kata, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur." Bila Allah Subhanahu wa taala lempak orang-orang yang bantah atas dunia ni ke dalam neraka, bila Allah lempak saja depa masuk neraka, sami'u laha syahiqa. Depa boleh dengar bunyi suara yang cukup mengerikan dan menakutkan dalam neraka. Bila Tuhan lempak aja masuk tu dalam neraka ni, tak ada bunyi yang boleh bagi keselesaan dekat orang yang masuk ni. Melainkan dalam neraka ni syahiqa, suara yang menakutkan semua orang. Manusia paling berani, manusia paling tak tahu takut, bila masuk neraka, dia dengar suara orang menjerit dalam neraka tu, itu suara paling menakutkan. Orang yang paling berani jadi orang paling takut dalam neraka. Wa hiya tafur. Suara yang mengerikan itu ialah suara api neraka yang menggelegak. Tuhan kata, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Allah Subhanahu wa taala kata, neraka ni, yang kata neraka ni, takadu tamayyazu minal ghaiz. Dia marah kepada orang-orang yang bantah Tuhan ni. Dia marah ni sampai seolah-olah neraka ni nak pecah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyaz, maknanya hampir-hampir pecah neraka ni. Minal ghaiz, kerana marah dia kepada orang yang masuk dalam dia. Neraka ni dia cukup marah dekat orang yang masuk neraka ni. Dia kata, hampa ni apa ni? Duduk dalam dunia, Allah bagi hampa kesihatan, Allah bagi hampa kesenangan, Allah bagi akal dekat hampa, Allah bagi ilmu dekat hampa, Allah hantar Nabi, pergi ajar Quran, pergi bagi hadis dekat hampa, Allah bagi macam-macam dekat hampa. Allah suruh hampa taat dekat Allah. Hampa bantah Allah juga. Neraka marah kepada orang yang bantah Allah Subhanahu wa taala masa duduk dalam dunia ni. Kata Allah dalam ayat ni, kullama ulqiya fiha fauj. Apabila dicampakkan ke dalam neraka ni sekumpulan orang kafir, sa'alahum khazanatuha. Malaikat hak jaga neraka tanya orang yang derhaka ni, alam ya'tikum nadhir. Atas dunia dulu tak ada ke siapa mai bagi peringatan dekat hampa tentang neraka ni? Bila masuk aja dalam neraka, malaikat Malik yang jaga neraka ni, dia tanya orang yang masuk neraka ni, alam ya'tikum nadhir. Dia kata, hampa atas dunia dulu tak pernah siapa akan mai dekat hampa bagi tahu kata neraka ni ada. Hampa ni masa atas dunia dulu tak ada siapa akan pernah mai jumpa hampa, mai depan hampa bagi tahu tentang neraka dahsyat macam yang hampa tengok hari ni. Atas dunia dulu tak pernah siapa akan pergi bagi tahu dekat hampa tentang wujudnya neraka ni. Qalu bala. Tuhan kata, ahli neraka jawab, bala. Mereka kata, bahkan ada, memang duk mai. Memang di masjid di mana orang duk bagi tahu tentang neraka ni. Qad ja'ana nadhir. Sesungguhnya dulu ada orang duk bagi peringatan dekat kami tentang benda ni. Fakazzabna. Cuma kami silaplah pasal kami tak percaya. Fakazzabna, maka kami mendustakan cerita tu. Orang mai duk habang kata neraka Allah ni, dalam neraka ni ada satu bukit daripada api, bila pegang dengan tangan-tangan melecong habis semua, hancur lebong. Bila pijak dengan kaki nak ragah bukit tu, kaki tu hancur dan sebagainya. Memang ada orang mai habang. Fakazzabna, tapi kami mendustakan apa yang kami dengar. Wa qulna, bahkan kami kata pula lagi, ma nazzalallahu min syai'. Kami kata dah, ni semua pemohong, Tuhan tak ada suruh buat apa pun. Ma nazzalallahu min syai'. Tuhan tak ada turun apa pun suruh buat. Dia ni saja mai duk gempak kita. In antum illa fi dhalalin kabir. Tuhan kata, memanglah hampa ni semua masa duk dalam dunia dulu, duk dalam kesesatan yang besar. Hampa ni dulu memang sesat sungguh. Sampai ayat Quran pun hampa tak percaya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka kata, kalaulah dulu, law kunna nasma', kalaulah dulu kami dengar apa hak orang duk kata ni.
Ni ahli neraka ni bila dah duduk dalam neraka dah, bila dah kena azab dah, depa kata dekat Tuhan. Depa kata lau kunna nasma'u au na'qil, kalaulah dulu ni kami dengar apa hak orang kata dan kami fikir betul-betul tentang apa yang kami nak kena lah ni, ma kunna fi ashabis sa'id. Tentu hari ni kami tak duduk dalam neraka ni. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengaku dan mengiktiraf dosa-dosa yang mereka buat. Mengakulah. Hari itu tak boleh buat apa dah. Melainkan mengakulah kesilapan diri. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Maka binasalah penghuni neraka sa'ir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ambil yang tiba. Kita baca dalam muqaddimah ni ayat Quran dan hadis Nabi, hadis yang sahih. Yang mula-mula kita baca tadi, Nabi SAW cerita dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang sahabat Nabi yang sanggup mati dalam keadaan miskin susah semata-mata kerana nak tuntut keredaan Allah, iaitu Mus'ab bin Umair. Kita baca pula dalam hadis yang kedua, cerita pula kepada kita tentang orang mati. Ada dua, satu orang baik, satu orang tak baik. Orang baik, dia nampak dah kubur dia nak jadi taman syurga, maka dia minta supaya dia disegerakan masuk kubur. Manakala orang yang tak baik, dia nampak dah kubur dia nak jadi lubang api neraka, dia marah diri dia sendiri kerana orang nak usung dia, nak letak di dalam kubur yang sat lagi nak jadi lubang api neraka. Kemudian kita tengok ayat Quran yang menceritakan tentang bagaimana manusia yang masa hidup atas dunia bantah Tuhan. Di hari akhirat esok, bila dia kena api neraka yang dia duduk dengar cerita atas dunia ni, dia mengaku kesilapan dia dan dia menyesal sungguh di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi kesedaran kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada neraka dia yang amat menakutkan itu, insya-Allah.